Baik, terima kasih Mak Dalina untuk cerita pagi Sabah. Jadi jelajah Ramadan telah pun tiba di Sabah. Jadi kepada anda yang berada di kawasan Bahari Periaran, bolehlah bersama-sama dengan skuad jelajah Ramadan RTM 2024. Seperti biasa hari Isnin kita akan berikan tumpuan kepada pendidikan, dan hari ini tumpuan pastinya diberikan berkaitan dengan TVET. Bagaimana TVET ingin melahirkan pelantis atau para pelajar yang berkemahiran tinggi. Tapi sebelum itu sama-sama kita saksikan teaser ini. Dasar TVET ataupun Dasar Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional Negara akan dilancarkan pada Jun ini, mempunyai matlamat penting bagi menyediakan tenaga kerja berketerampilan untuk keluaran pasaran tenaga negara dalam bidang teknologi baru. Jadi ini yang akan kita bincangkan bersama dengan tetamu hari ini. Saya kenalkan terlebih dahulu di studio bersama dengan Teknologi Zuliah binti Darsung, Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nampaknya semakin hari semakin orang ramai pun telah faham apakah itu sebenarnya TVET dan juga keluar daripada kepompong asal, keluar daripada kemahiran yang biasa seperti menjahit, estetik dan juga spa. Kini kita lihat kepada perkara-perkara ataupun bidang yang lebih berteknologi tinggi, lebih berkemahiran tinggi. Dia mungkin bagaimana sebenarnya JPK melihat kepada dasar TVET yang bakal dilancarkan ini sebentar nanti. Okey, terima kasih Syafiqah. Jadi ingin saya kenalkanlah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Dia merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia Kesuma yang telah dipertanggungjawabkan dalam pemerkasaan dasar dan polisi TVET negara. Jadi JPK ini telah mengenal pastilah pengeluaran kursus TVET yang berteknologi tinggi lah. Terutamanya daripada dasar-dasar dan juga polisi negara lah. Jadi kita ada dasar berkaitan dengan revolusi IR 4.0 lah, revolusi industri 4.0, dan juga yang terbaru berkaitan dengan Plan Induk Perindustrian Baru lah 2030, National Industrial Master Plan 2030, di mana di dalam dasar-dasar tersebut menekankan tentang keperluan perlunya ada tenaga mahir dalam bidang-bidang berkemahiran tinggi. Jadi apa yang kita kenal pasti adalah bidang-bidang berkaitan dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence, dalam bidang-bidang berkaitan dengan solar, kenderaan elektrik, elektronik, dan juga bidang-bidang berkaitan dengan kita panggil kenderaan elektrik, electric vehicle, dan juga hidrogen. Jadi ini kan bidang-bidang berteknologi ini ada sejajar dengan apa yang disebutkan oleh Syafiqah tadi berkaitan dengan dasar TVET negara. Dasar pendidikan TVET negara yang akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada Jun 2023 ini, iaitu oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi lah, yang mana memfokuskan kepada tenaga kerja berketerampilan untuk keperluan pasaran tenaga negara dalam bidang teknologi baru. Jadi pentingnya lah bidang-bidang berkaitan dengan teknologi baru ni, bidang-bidang seperti disebutkan artificial intelligence. Kerana menurut kajian daripada PricewaterhouseCoopers menganggap bahawa AI boleh menyumbang sehingga American dollar 15.7 trilion kepada ekonomi global menjelang 2030. Jadi potensi ekonomi yang besar itu mampu mengukuhkan keperluan dalam memaksimumkan penggunaan teknologi itu, terutama untuk bidang ekonomi lah. Jadi kalau kita lihat juga kajian yang dibuat oleh pihak UNESCO pula memaklumkan bahawa AI ini memang digunakan dalam latihan kemahiran, terutamanya di negara-negara maju, tetapi di sebelah Asia, terutamanya di Malaysia ni memang sangat berkurangan. Jadi sebab itu kita kena memanfaatkan teknologi AI ini dalam bidang latihan kemahiran juga, supaya kita juga boleh setanding dengan negara-negara maju di masa hadapan. Kalau berdasarkan data yang dikongsikan oleh teknologi tadinya, data-data global. Kalau di Malaysia sendiri, bagaimana sebenarnya JPK mendapatkan input keperluan dan juga prospek daripada industri sendiri? Okey, jadi kalau berkaitan dengan maksud dia keperluan daripada industri itu berkaitan dengan latihan kemahiran lah, terutamanya fokus kepada latihan yang diperlukan oleh pihak industri. Jadi
kita mendapatkannya, kita di JPK ni kita adalah termaktub. Maksud dia kita punya penubuhan adalah melalui Akta Nasdaq. Okey. Di mana akta berkaitan dengan pembangunan latihan kemahiran. Jadi di dalam akta itu telah ada section-section yang menetapkan bahawa Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan perlu ditubuhkan, di mananya ianya dipengusiakan oleh Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia ataupun Yang Berhormat Timbalan Menteri Sumber Manusia, dan ahli-ahlinya terdiri daripada 23 orang daripada pihak agensi latihan kemahiran utama, awam dan juga swasta, pihak industri dan juga pertubuhan. Jadi mereka ini akan menasihatkan majlis berkaitan keperluan latihan di Malaysia, dan juga mereka juga meluluskan kita panggil standard kemahiran pekerjaan kebangsaan ataupun yang lebih popular dipanggil National Occupational Skill Standard. Di mana standard ini kita ada sekarang adalah sebanyak 2080. Dan daripada jumlah tersebut sebanyak 47 lah NOS kita itu adalah mencakupi bidang-bidang berteknologi tinggi termasuk artificial intelligence, dan juga daripada 7 daripadanya berkaitan dengan kenderaan elektrik. Jadi kita ada NOS-NOS yang berteknologi tinggi yang boleh digunakan oleh pihak latihan kemahiran untuk digunakan sebagai asas pembangunan kurikulum. Jika dulu mungkin ramai yang tertanya-tanya bagaimana sebenarnya untuk mendapatkan CJ Kemahiran Malaysia, dan seperti mana yang kita maklum ada terdapat pelbagai kaedah untuk mendapatkan SKM ini. Tapi bagi memudah carakan lagi para penonton dan juga rakyat Malaysia ini, kita difahamkan ada satu portal yang telah pun dibangunkan oleh pihak JPK sendiri. Mungkin boleh nyatakan sendiri ataupun boleh terangkan mengenai portal tersebut. Okey, jadi kita ada satu portal yang dipanggil portal UpTVET. UP_TVET lah. Jadi UpTVET. Jadi ini sebenarnya portal ini adalah cetusan idea daripada kita punya pengurusi Majlis TVET Negara, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi lah. Di mana beliau menyatakan bahawa perlu ada portal yang dapat menjadi satu tempat lah, di mana TVET ni ada 12 kementerian. Jadi portal yang dapat menawarkan semua kursus-kursus TVET yang dijalankan dilaksanakan oleh 12 kementerian dalam satu portal tu. Jadi terhasillah portal UP TVET ni. Kalau di bidang akademik kita ada UPU lah yang telah lama. Jadi portal TVET ni dia punya cetusan idea pada bulan Jun 2023. Jadi pada bulan Oktober kita dah mula kita dah mula gunakan untuk pengambilan pada bulan Januari 2024. Jadi manakala esok 25 hari bulan Mac, kita akan lancarkan untuk pengambilan perdana pada bulan Jun. Jadi sekarang ni dah lebih kuranglah 12,000 orang, walaupun kita belum lancarkan secara rasmi, dah masuk kepada portal UP TVET ini. Jadi bermaksud dalam portal UP_TVET ini adanya pusat bertauliah ataupun syarikat-syarikat yang terlibat dalam TVET ini. Jadi kita bolehlah memohon. Mungkin boleh jelaskan juga bagaimana sebenarnya pilihan-pilihan kursus di dalam itu. Jadi pilihan kursus-kursus di dalam portal ini ada melibatkan semua institusi TVET yang ditawarkan oleh 12 kementerian. Dan dalam tu pihak pelajar boleh nak akses, nak mencapai kepada portal ni. Kalau dalam paling senang lah, kalau dalam Google tu kita type saja UP TVET, UpTVET, ataupun kita masuk permohonan kemasukan kepada TVET lah, permohonan TVET. Jadi kita akan pergi ke adres berkaitan dengan UP TVET itulah. Dan daripada situ pelajar boleh memohon 5 kursus yang mereka minati, dan kemudian mereka juga akan ditawarkan lebih daripada satu kursus untuk mereka pilih. Jadi mereka dah mutamatkan apa kursus yang mereka minati, dan surat tawaran akan dikeluarkan oleh pihak institut kemahiran yang terlibat. Adakah dalam UP_TVET ini termasuk juga kaedah-kaedah lain untuk, maksudnya mungkin ada juga dari segi SLDN-nya, ada juga untuk PPT, PPA ataupun bagaimana? Tak, buat masa ini untuk full time. Tak, jadi buat masa ini kemasukan menggunakan
menggunakan botol TVET untuk latihan sepenuh masa di pusat latihan. Manakala secara PPT tu boleh mohon terus kepada pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran melalui kita punya website lah. www.dst.gov.my lah. Dan juga manakala dengan begitu juga dengan latihan berdasarkan sistem latihan dual nasional, iaitu latihan bersama industri. Okey. Jadi maksudnya untuk penilaian secara amali, PPT dan juga SLN masih lagi di bawah DSD, di bawah JPK, tapi untuk UP_TVET ini ialah untuk pembelajaran sepenuh masa. Ya, sepenuh boleh masa. pilih 3 kursus dalam tu. Okey, dan lokasi juga boleh dipilih oleh para perantis. Yes. Jadi yang menariknya yang ini kita punya UP_TVET ni kita buat program-program itu ditawarkan untuk program yang perdana lah, Januari dan juga kemasukan pada bulan Julai. Tetapi pada masa akan kita akan kembangkanlah mulai tahun 2025 untuk kursus-kursus yang dibuat sepanjang tahun. Kan ada pihak-pihak institut latihan awam ataupun swasta menawarkan kursus tu ada yang setiap bulan kan. Jadi itu termasuk kursus-kursus yang berbentuk kursus jangka pendek pada masa akan datang, kursus micro credential. Jadi akan juga boleh dimohon melalui UP_TVET ni lah. Tadi Najis juga ada bercakap mengenai NOS. Jadi mungkin ada yang akan membandingkan NOS yang dibangunkan oleh panel yang dilantik oleh JPK dengan keperluan daripada industri sendiri. Adakah ianya setara? Adakah ianya memenuhi keperluan industri? Jadi NOS ini memang dibangunkan bersama dengan pihak industri. Jadi semestinya lah memenuhi keperluan industri. Namun begitu, kita mempunyai strategi baru, maksud saya pendekatan kita panggil akademi dalam industri. Jadi akademi dalam industri memang akan mengurangkan jurang mismatch lah di antara latihan yang dilaksanakan di institusi latihan dan juga keperluan industri. Jadi akademi dalam industri ini apa yang menariknya, di mana kalau di institusi biasa kita panggil pelajar atau panggil perantis kan, tetapi dengan akademi dalam industri baru dijenamakan jadi ADI lah. Dulu dikenali sebagai Academy in Factory, AIF. Jadi di dalam pelaksanaan ADI ni, yang menariknya mereka itu yang terlibat dalam latihan tu akan dia terus dilantik sebagai pekerja. Jadi mereka akan mendapat gaji sebagai pekerja yang minimum 1,500 dan ada yang menawarkan lebih daripada itu, dan juga di samping itu mereka mendapat insentif kerajaan. Jadi dalam akhir tempoh, dalam tempoh perkhidmatan mereka di industri, selepas 18 bulan mereka juga akan dipersijilkan dengan sijil kemahiran Malaysia sehingga kepada tahap 3. Dan pada masa akan datang kita sedang merancang dengan kerjasama antara pihak Kesuma, Kementerian Ekonomi dan juga industri. Pada masa akan datang kita akan bekerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi, di mana mereka-mereka yang mempunyai potensi ini akan diberi persijilan hingga ke tahap ijazah. Jadi sekarang kita sedang jalankan projek RITIS. Kita sedang menjalankan projek antara pihak Universiti Utara Malaysia dan pihak Infineon bagi tujuan tersebut. Jadi itu yang menariknya. Menarik sebenarnya apa yang ditawarkan oleh pihak JPK. Mungkin sekali lagi boleh wawarkan bagaimana kepada mereka di luar sana untuk bersama-sama menyertai UP_TVET dan juga mendapatkan CJ Kemahiran Malaysia ini. Jadi mereka boleh melayari lah UP_TVET, di mana kita boleh, macam saya sebutkan, Google saja UP_TVET, UP_TVET ataupun memohon TVET. Jadi dia akan keluarlah adres yang berkaitan. Baik, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Teknologi Zuliah binti Darsung, Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran, Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK Kementerian Sumber Manusia Kesuma, kerana sudi bersama dengan kami hari ini untuk menerangkan lebih lanjut mengenai portal yang dibangunkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran, iaitu UP_TVET. Jadi bolehlah memohon sekarang kepada anda yang berminat untuk mendapatkan sijil kemahiran Malaysia. Terima kasih sekali lagi Teknologis. Okey, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali semula bersama dengan kami pastinya dalam Selamat Pagi Malaysia.